Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Jurukuasa Masjid Putra Simpang 4 Perlis, tuan-tuan, puan-puan, hadirin daripada Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya pada hari ini tuan-tuan, 11 Disember bersamaan dengan 22 Rabiul Awal, dapat sama-sama kita berjumpa kembali, dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita meneruskan pengajian mingguan kita tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan, untuk maklumat semua, kita membedah kitab Ensiklopedia Larangan. Cuma pada hari ini tuan-tuan kita berhenti set, kita beri laluan bab khas, iaitu kita tengok tuan-tuan tajuk ini berkaitan dengan Baitul Maqdis, Ibu Negara Israel 2017. Ini isu semasa lah. Yang mana tuan-tuan baru-baru ni tengok ni apa cerita. Yang mana Israel ni kan, mereka ni sebenarnya orang Yahudi, Bani Israel. Mereka tak ada tanah tuan. Semua negara tuan tak ada tanah untuk mereka ni. Tapi di Palestin tu diberi sikit awal dulu ni. Selepas Kristian halau mereka ni bunuh beramai-ramai kan, bagi peluang duduk di tanah. Bila bagi peluang tuan, asal tu menumpang. Lain kali mereka pula tuan tanah tuan. Tu yang dahsyat kan tuan. Cuma dia lagi apa cerita dia? Dalil Al-Quran cerita macam mana, Nabi habaq macam mana pula tentang Masjid Al-Aqsa ni. Itu kita tengok sikit tuan. Sebelum saya nak pilih tajuk ni kita tengok sikit apa dia punya isu semasa yang kita tengok ni kan, Baitul Maqdis, Ibu Negara Israel. Apa cerita dia? Itu rintitan tuan, ada video. Iaitu pada hari Khamis hari tu ni pukul malam pukul 1 pagi Malaysia, esok tu hari Jumaat kan, Perdana Menteri Presiden Amerika ni Donald Trump ni dia istihad. Dia umumkan apa? Kata Baitul Maqdis ni ibu negara Israel. Kalau ikut Tel Aviv, bandar tu dia tukar jadi Baitul Maqdis. Ni video dia. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. President Trump, thank you for today's historic decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. The Jewish people and the Jewish state will be forever grateful. Cerita tuan, Donald Trump ni dia umum, dia istilah kata Baitul Maqdis tu sebagai ibu negara Israel, Jerusalem. Jerusalem ni bahasa lain, nama lain lah, tempat yang sama lah. Kalau ikut Tel Aviv, bila ambil Baitul Maqdis tu sebagai ibu negara, banyak asal tu kita boleh pergi semayang, walaupun sebelum ni duk kena cek dulu sebagainya. Lepas ni payah dah nak pergi tuan. Dan ada banyak benda tu kita tengok sekali lagi. Jadi Presiden Israel pula berterima kasih. Kalau ikut tuan-tuan, zaman Bush dulu, zaman Clinton, zaman Barack Obama, dia pun nak istihad dah. Tapi mereka takut dia petang. Kalau buat lagu tu, habis kacau. Satu dunia Islam ni akan mengamuk tuan. Tapi dengan Donald Trump ni, kita fikir panjang lah. Apa yang dia pikir, dia buat kan. Itu beza dia tuan. Tidak apa cerita tuan yang seterusnya. Okey, ni pun sahabat kita pun beritahu Baitul Maqdis, patu Perdana Menteri kita pun sahut cabaran, kata apa, Malaysia tolak selama-lamanya. Dan Presiden Turki pula jemput semua ketua-ketua negara Islam ni berkumpul dalam 5 ke 10 hari ke depan ni untuk bincang macam mana nak selesai masalah tuan. Ni sahabat kita beberapa ni, saya pun pergi semayang Jumaat di Masjid Padang Bohong, tepi maktab perguruan, tepi sekolah sains tu. Saya bersama bagi khutbah. Dan Raja Tuanku Syahyuddin pun main. Dan dia berkenan bila hari Jumaat ni 15 Disember pukul 9.30 pagi di Masjid Tuanku Syed Putra Jamaludin berkumpul. Semua yang ada di Perlis ni, iaitu besar turun, Tuanku Raja turun, Raja Muda turun, dan juga wakil-wakil politik. Tak kira lah parti mana pun, dia ada ucapan-ucapan dia. Kemudian NGO pula, yang mana badan-badan sendiri kan, swasta sebagainya berkumpul juga. Mereka pergi, kemudian dia ada ucapan sebagainya dan solat Jumaat. Nak beritahu betul-betul kita ni ambil bab juga ambil cakna. Tajuk dia pun Raja Memimpin Umat Isu Palestin.
tuan-tuan pergi ke Kangak hari tu, singgahlah sembahyang di masjid Tuanku Syed Putra. Kalau tuan-tuan nak kemas lagi, pakai baju Melayu. Baju Melayu lengkap bersampit. Orang perempuan tanya, pergi mana ni? Tak nak pakai baju Melayu handsome ni? Oh no, ajar panggil. Boleh tuan. Tapi tuan, kalau hari lain ikutlah kita payah pakai kan. Itu tentang program untuk hari Jumaat ni tuan. Okey, tuan tengok pula kekejaman Israel. Ni yang berlaku sekitar terdekat hari tu ni tuan. Macam mana? Kita di tentera, kita akan tangkap orang tua, tentera ke tentera. Israel ni ditangkap budak-budak tuan. Habis tangkap tuan. Orang tua dia tangkap budak-budak. Okey, budak-budak ni beri batu tuan. Kita tuan kalau baling apa mercun tu gagah marah juga. Kan baling apa? Senapang ke pistol ke apa? Tak, ni kan baling batu ataupun nak pergi sekolah ke apa, tahan tuan. Mereka takut tuan. Sebab apa? Kerana budak-budak ni lah nanti akan besar lawan mereka tuan. Kalau boleh tu dia pun nak ambil dari bawah. Tu tuan. Orang perempuan dipukul. Kan, di belasah. Dia budak tuan. Kan tahu mana-mana tuan. Oh dia jadi 3, dia 4 kan. Itu berlaku di sana. Tahan. Pegang kepala, tutup kepala lagi. Tuan. Dia budak tuan. Habis kan. Orang tua macam mana tuan. Jadi yang berlaku di luar sana tuan. Jadi mereka di sana tuan, kita pun ambil cakna juga. Kita ambil tumbang. Nampak tuan. Orang perempuan dia terbelasah. Kalau kita Islam ni ada batas. Tentera dengan tentera saja hadap kita berperang. Kalau kita lalu dekat rumah kuil ke, rumah agama, gereja ke, kita tak pergi bakar, tak pergi pecah masuk. Tapi dah, agama lain dia pun tak ada tuan. Dan kita budak-budak tak bunuh. Orang perempuan tak bunuh ataupun orang tua-tua tak kacau. Tapi mereka tak kira apa tuan. Itu yang berlaku di sana. Okey, mengapa kaum muslimin kalah? Ni isu dia. Timbul soalan. Pasal apa dia kalah ustaz? Zaman Nabi dulu ni kalau perang tu kita 300 saja. Tentera Islam apa 300. Yahudi apa orang musyrikin Mekah sebagainya tu 1000 orang tuan. Kafir Quraisy serang tuan, menang kita tuan. Jadi sebab apa Allah ni lekeh sangat tuan. Tidak tuan. Sebab apa kita kalah tuan. Musuh-musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka. Okey, poin pertama tuan. Musuh-musuh Islam yang duk menang lah ni, duk menang lawan bukan kekuatan mereka tuan. Memanglah nampak hebat. Ada senjata nuklear pada perang kan, teknologi terkini, drone lah, pergi scan pula daripada satelit, tengok rumah ni ada berapa orang, berapa yang hidup, dia check pula lelaki perempuan. Tu teknologi zaman sekarang tuan. Tapi sebab apa dia menang tuan? Tengok. Tapi musuh-musuh Islam itu bisa menang karena Allah tidak bantuin kita. Tu poin besar tuan. Sebab apa dia menang? Poin besar sekali. Bukan kata dia hebat tak orang mana. Hebatlah juga kalau dibandingkan kita ni. Tapi kita pun apa kurangnya? Orang Islam kalau kumpul satu dunia tuan, hebat. Tapi sebab apa? Allah tak tolong kita. Tu poin besar. Kalau Allah nak kun fayakun, la ni Allah boleh jadi. Kan? Apa contoh? Angin rezeki. Kita pun pakai kipas, panas. Aircon pula zaman lah ni, sejuk. Bila angin tu kuat sangat, jadi puting beliung, jadi bencana. Air kecil boleh minum, botol ni, kan, gelas ni. Kalau banyak sikit boleh buat benda. Boleh buat kolam ikan, boleh mengai. Kalau banyak sangat, tuan, musibah. Tu tentera Allah yang ada di kita. Cuma Allah nak guna tak guna saja. Tapi sebab apa? Allah tak bantu kita. Sebab apa? Ada sebab tuan. Kata Allah, kalau Allah bantu kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Berapa banyak jumlah mereka, berapa besar pun kekuatan mereka, kalau Allah bantu kalian, Allah Rabbul Alamin. Allah ni Tuhan sekalian alam. Jadi dia maha berkuasa. Kalau Allah nak, Allah boleh buat. Tapi sebab apa Allah tak buat? Ada sebab tuan. Kita yang balik muhasabah balik dari kita tuan. Allah tinggal getarkan bumi ini. Allah tinggal hancurkan bumi ini. Selesai. Kalau Allah nak getar, baru-baru itu ni tahun 2010. Di tengah laut tu. Gegak dekat dalam tengah laut tu. Kecil je, berapa skala Richter sebagainya contoh. 7, 8, 9. Besar lah. Tapi sana jauh. Tapi apa sebab? Gegak sana, ombak. Jadi besar. Main-main badai kita. Jepun habis. Aceh, satu pekan Aceh habis tuan. Tu tapi bila orang tak fikir ni, Allah gempa bumi. Ni kejadian alam. Kalau kita beriman, ini tanda Allah tuan. Ini tengok, orang beriman ni beza. Neraca dia tak. Sebab apa jadi begini? Muhasabah balik dari kita. Kalau orang lain tak. Ini kejadian alam semula jadi.
Ini gempa bumi. Itu bahasa kita tuan. Tak, tuan. Itu pertanda tuan. Kalau Allah bantu kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah tidak membantu kalian, Allah membiarkan kalian, siapa yang akan bantuin kalian? Kalau Allah tak tolong tuan, siapa tolong kita? Kawan-kawan boleh tolong Ustaz. Kalau hari-hari nak tolong, hari aku beri pinjam duit RM5, ni nak pinjam pula RM10. Hutang lagi tak bayar lagi. Tu manusia dia berkira tuan. Baik lagu mana pun, ingat aku ni welfare ke? Kawan-kawan lain banyak lagi, aku dia main talak, aku dia main minta. Contoh manusia tuan. Tu manusia. Tapi Allah dah, lagi minta, lagi disuka. Lagi diminta, lagi suka. Kalau hamba ni bangkit malam doa dekat dia, penuh harapan 100%, lagi disuka. Sebab dia tahu hamba ini 100% bergantung pada aku. Tapi tak, kita lah. Kalau aku tak pergi kerja ni, nak beli gaji macam mana? Bos kena bodek bos, sebagainya. Contohnya. Tak. Bos tu, ketua kita kerja tu, dia sebagai perantaraan je. Tapi tak, Allah yang maha bagi rezeki. Kalau tak kerja tu Ustaz, payah Ustaz. Nampak tuan, nampak? Dia punya tergugat dah. Pilih tak mana-mana pun tuan, cari rezeki. Mengharap pada Allah. Tapi kita usaha tuan, Allah akan bagi tuan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia mengutus pasukan perang, satu orang disuruh balik. Ternyata anak itu dikenal anak yang durhaka sama orang tuanya, nggak boleh ikut. Nampak? Apa tu Umar Khattab dalam menjadi tentera man tu, dia cek tuan. Dia cek ada seorang ni durhaka pada mak ayah dia. Dia suruh balik. Jangan ikut kami. Dia tak mau takut-takut nanti kerana seorang ni Islam tak menang tuan. Bayangkan tuan. Siang mereka perang tuan. Malam mereka munajat pada Allah. Bangkit tahajud tuan. Siang perang, malam bangkit beribadah pada Allah, memohon ampun pada Allah, memohon hajat pada Allah tuan. Itu tentera kita zaman dahulu tuan. Zaman lah, wallahu alam tuan. Kita pilih gitu tuan. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, ingat kalian ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kalian dan bukan karena persiapan kalian. Kalian itu dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian. Ni poin besar, takwa. Takwa ni yang tak banyak lah yang ada. Ada orang takwa tapi tak banyak mana. Rapuh sangat. Nama je Islam tapi takwanya tak ada tuan. Nama saja Ahmad tapi ibadah dia tak seperti yang Islam bawa kan tuan. Jadi tengok balik tuan. Tapi kalau kemaksiatan kalian sama dengan kemaksiatan musuh kalian, maka musuh kalian akan mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka. Kerana kita ni teruk daripada mereka. Mereka tak apalah, mereka tu jahil, mereka tu kafir. Joli sana, maksiat sana, dan sebagainya. Kita lebih daripada lajak daripada pahu pula. Kita boleh tekong daripada pula. Kita ketua pula. Jangan tuan. Sebab tu zaman kita lah ni teruk tuan. Kita kena balik pada agama tuan. Maka intinya jamaah kita harus kembali kepada agama. Poin besar tuan, balik pada agama. Apa-apa buat pun kita, buat kerja kita, balik pada agama. Rujuk agama balik. Agama di atas. Segalanya agama di atas. Ni dah, agama tu nombor 2, nombor 3. Asal kita main hidup kita ni untuk ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kita dilahirkan untuk ibadah kepada Allah. Jin manusia ni untuk ibadah semata-mata tuan-tuan. Yang buat bendang, yang buat kerja, pergi kerja pejabat, pergi mana, pergi buat kebun, sebagainya, berniaga, tu sebagai nak hidup, tak makan apa. Nak ada duit. Asal tu ibadah nombor 1. Tapi lah ni ibadah nombor 5, 6. Kerja pula segala-galanya pula. Sebenarnya kerja ni nak bantu nak hidup. Pagi makan pagi, petang makan pedang. Tapi tak, kita puluh pula kekayaan dunia pula. Kali semayang nombor 5, nombor 6. Kan? Itu kita balik tuan. Jadi balik pada agama, balik tujuan kita tuan. Kita harus ajak anak-anak kita baca Quran bersama. Bapaknya baca, bacakan artinya, jelaskan kepada anaknya. Tuan, kita ajak anak kita baca Quran. Lah ni ramai yang ajak anak-anak lah, sedap lah. Ada jekoh pergi sekolah, kementerian pun ambil cakna. Cuma lah ni kita baru gear 1 tuan. Baru belajar baca Quran. Yang kedua ni, ada kita habar dekat anak-anak kita. Apa Al-Quran bawa, maksud Al-Quran, surah ni tentang apa, ni tentang apa. Doa tuan. Kita baru baca. Baca pun tak amal mana. Kan? Baca pun tak amal. Nak faham, lagilah tak amal. Dah faham pula, nak amal pula. Apa Al-Quran kata? Halal haram buat macam mana? Mana-mana yang haram tinggalkan, yang halal apa dia? Apa hukum hakam pula? Syurga macam mana? Neraka macam mana? Kan? Akhirat macam mana? Alam barzakh macam mana? Semua tu lengkap tuan. Nak hidup macam mana sebagainya. Al-Quran terang satu persatu. Nak amal, nombor 3. Dah amal pula nak kena habaq dekat orang. Gear 5 tuan, gear 4. Jadi kita baru gear 1. 1 pun tak masuk. Kak-kak turun balik, free gear. Tu kita lah tuan. Tapi alhamdulillah lah yang buat tu kan. Cuma dah masuk gear 2, baca dah. Kena faham, belajar.
Dah faham saja, bukan belajar saja. Ramai yang tahu Quran, ramai. Tapi tak ambil panduan pun, pedoman. Ni, amal kan. Dah amal pula habaq korang. Ni dok, kita duk habaq korang. Kita tak amal pun. Kata je lebih. Buat tak serupa bikin. Tu yang kata, dia sembang kemas, perang. Tapi diri dia tak buat apa pun. Tak mahu tu kan. Kita buat tu kan. Tak habaq kat orang pun, kita orang nampak, oh dia buat lagu tu. Dia main masjid, dia sembang bagus, janji tepat. Kan? Hutang bayar, apa lagi, semua clear. Dia tak habaq kat orang pun, dia buat pun orang nampak kan. Tak perlu habaq. Kita lah ni nak kena habaq kat orang. Tapi buat tu dok lagi. Jangan kan. Kita cuba buat kan, kena amal. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam, tapi kita tidak tahu dengan apa isi Al-Quranul Karim. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maknanya. Sebab tu tuan, bila kita baca tuan, Al-Quran ni, kita nak baca saja, tak faham. Berbeza orang yang bukan Islam, yang mana mu'alaf masuk Islam. Dia belajar, dia masuk Islam, lah kali dia ajak kita pula tuan. Al-Quran macam mana, kitab Injil macam mana, kan? Bible macam mana, kitab apa, agama Hindu macam mana. Mereka ajak kita pula tuan. Sebenarnya kita ni lebih lama sini daripada mereka. Tapi dengan mereka masuk Islam tu, mereka belajar, mereka tahu dan beramal. Mereka tinggi pada kita. Jadi Islam tuan, dia bukan sekadar apa tu belajar, tapi kena amal dan sebarkan tuan. Itu Islam tuan. Maka jangan berharap umat Islam itu jaya kecuali dengan satu cara, kembali kepada agama. Apapun balik pada agama. Macam mana balik pada agama? Ni poin besar. Ke rumah Allah, ramaikan rumah-rumah Allah. Dan jangan lagi telat datang solat Jumat. Kalau kita solat Jumat telat, sebagian datang ketika khatib sudah naik, apalagi yang lainnya. Tuan, solat Jumat, jangan nak ajak solat 5 waktu tuan. Jumat seminggu sekali pun telat. Telat dapat tuang. Tak main. Duk tak tentuang lagu lah tuan. Semua tak tentuang. Tuang habis tuan. Jadi mai Jumat tuan, dah lah mai seminggu sekali. Mai pula khatib dah naik atas mimbar, dah bagi salam. Khutbah pun dah kedua dah. Baru dia sampai. Tuang kita tuan. Saf kita ni sampai 10, 12 saf. Berapa ramai tuan. Kalau kita tengok sebelum azan tu, 2-3 saf tu yang ramai tu. Tapi dia penjuru ni. Sebenarnya solat Jumat tu, itu hari kemenangan kita. Sayyid Ayam, hari pengurus negara hari. Tapi dah, Jumat pun main tuan. Tambah 5 waktu ni. Habis. Hau tuan, rugi tuan. Jadi macam mana? Penuhkan masjid dulu. Kalau masjid ni boleh penuh dengan solat tuan, amal kita, dan itu baru kita rasa kemenangan kita. Kemenangan yang besar. Tak ajak perang lagi, baru main solat. Kalau solat pun tak main, ajak perang, tuang habis tuan. Sepekan sekali, satu Jumat sekali kita datang ke rumah Allah dan telat kita. Subhanallah. Sampai kapan kita akan seperti ini? Dan kehinaan ini bukan hanya untuk kita. Untuk anak-anak kita pun terus akan kita rasakan. Kalau kita zaman kita ni pun 3 saf yang main, anak kita tak main. Zaman mereka nanti mana? 2 saf pun tak ada tuan. Zaman cucu mereka ni tuan, berapa saf? 1 saf tak ada. Dah kali masjid ni bangga. Oh, masjid ni Tok Wan aku buat ni. Derma Tok Wan aku ni. Ni masjid ni, jadi bangga dengan masjid saja. Dalam dia tak ada apa pun. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Tu saja tuan. Lah mungkin kita nampak okey lagi. Kedepan-kedepan nanti takut-takut dah. Tiang banyak pada orang tuan. Itu yang kita takut. Negeri yang kita mayoritas di situ. Di negeri yang kita jumlahnya lebih banyak, yang masjid-masjidnya 700.000 lebih jumlahnya. Tapi tatkala umat Islam lebih suka ke pasar daripada ke masjid, lebih suka nonton film daripada datang kajian, lebih suka membaca berita daripada membaca Al-Quranul Karim, maka entah kapan kita akan kembali jaya. Bila nak dia kita jauh lagi tuan. Dia sembang buat Islam. Oh, siapa ni main masjid kita ni, baling bangkai apa ke, marah kita ni, nak pergi tabuh lagi. Tapi yang cakap tu depa tak sembahyang pun. Kalau buat halal haram tu depa kemas. Siapa yang kata? Tapi depa etika dan boikot kan. Nampak tuan. Kita Islam kita hanya sekadar nama, hanya sebagai tunjuk-tunjuk saja, bukan mendalami dan menghayati Islam tuan. Okey, kita tengok tuan. Kedudukan Baitul Maqdis dalam Islam. Macam mana tuan? Iaitu pertama tuan, kita apa dalil Al-Quran? Dalil utama Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Allah kata apa tuan-tuan? Itu surah Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Allah tuan-tuan dia jalankan Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad tuan-tuan. Satu malam daripada mana? Daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
yang kami berkatinya di sekelilingnya. Saya tanya tuan pada masa tu Nabi sedih. Tahun kedukaan Nabi, 2 orang yang Nabi sayang meninggal. Pertama isteri Nabi Khadijah meninggal tahun tu. Kemudian bapa saudara dia pula meninggal yang dia sayang meninggal kan. Jadi Nabi sedih dalam tahun tu. Apa buat? Allah jemput malaikat ni bawa Nabi pergi jumpa dia. Daripada mana? Mekah ambil bawa pergi jalan ke Masjid Aqsa, diperjalankan Isra diperjalankan, dan Mi'raj diangkat. Daripada mana? Masjid Aqsa jumpa Allah, langit pertama, kedua, ketiga, sampai Sidratul Muntaha dan jumpa Allah. Satu cerita dia. Dan kisah tu pula turunnya tentang wajibnya semayang kita. Yang kata 50 waktu jadi 5 waktu tuan-tuan. Jadi ini cerita dia tuan. Dan beritahu tuan poin di sini, Allah beritahu bahawa Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Tu kata Masjid Aqsa berkah dan di sekelilingnya. Baitul Maqdis tu barakah tuan. Allah declare, Allah iktiraf. Jadi itu yang jadi poin besar kita, masjid itu mulia. Masjid itu penting dalam kita dari kacamata kita Islam tuan. Jadi lebih lagi. Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangunkan di muka bumi. Dia cek balik, ada dalil hadis kata Masjid Aqsa ni yang kedua dibina selepas masjid yang pertama. Apa dalilnya? Hadis Ahmad dari Abu Zar. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak masjid ni, apakah masjid pertama yang Allah letak di muka bumi ni? Kemudian beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, Masjid Haram, Mekah tuan-tuan, Kaabah tu Masjid Haram, masjid pertama sekali dibina. Abu Zar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Masjidil Aqsa. Tu Aqsa ni ranking kedua selepas Masjid Haram tuan. Berkata Abu Umayyah pula, yang ni Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis, Jerusalem bahasa kita lah ni, sama tuan. Abu Zar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Dalam dua masjid ni berapa lama jarak dia? Ni bina bila, ni bina bila? Nabi SAW jawab, 40 tahun. Tu beza dia. Cuma dalam cerita ni hadis Nabi beritahu. Tapi kalau kita tanya pula, siapa yang mula buat? Wallahualam. Hadis tak cerita dengan jelas. Aku apa tak cerita dengan jelas. Cuma kalau tengok petanda-tanda ni, ada dua kekuatan dia. Pertama sekali, Nabi Adam yang bina. Itu hujah yang pertama. Kan? Dah dibina, main pula banjir besar sedunia tu yang mana Nabi Nabi Nuh sebagainya kena bina balik kan. Ada dalil kata Nabi Sulaiman dan ayahnya Daud kan, buat balik sebagainya. Hujah yang kedua ni Nabi Ibrahim yang bina. Jadi tak penting siapa bina tuan. Yang penting apakah pengajaran dia, apakah kelebihan masjid itu tuan. Itu yang kita nak tengok tuan. Kita pergi lagi tuan. Okey, kalau sebut Islam dan Yahudi memang tak boleh duduk dekat, bergaduh. Satu dunia pun tahu. Kalau tanya Cina pun tahu, kita Islam dengan Yahudi ni bergaduh. Tanya orang Hindu pun sama juga. Satu dunia iktiraf. Hatta kita tengok dalam video ni, dia buat kajian. Seorang Islam, seorang Yahudi, dia berkawan baik. Dan dia lalu di tengah-tengah masyarakat. Apa pandangan masyarakat bila dua agama ni berkawan baik tuan? Hey, Assalamualaikum, akhi. How you been? Good, man. Taking it day by day. Honestly, that's the way to do it. What's up, guys? I'm Mo Bradbury. This is Ethan Bradbury. Today, we're going to be walking side to side in public. See how the people react. Mereka lalu di tempat perkampungan orang Yahudi. Lagi masuk orang Islam pula. Dan di luar sana tuan. Kita tengok apa ni bangsa-bangsa Yahudi tuan. Mereka pun sendiri tengok, pelik ni. Yang kita Yahudi ni murtad kot, masuk Islam. Kalau dekat orang Islam kita pula, dia kawan baik dengan Yahudi, boleh no. Pelik, dia pun tumpang masuk Yahudi pula kot. Kita balik, nampak. Daripada dua lalu saja, masyarakat akan tengok tuan, pelik. Ganjil. Sebab orang tahu dah, Islam dengan Yahudi ni tak hidup bersama. Tapi kalau kita ikut balik, Yahudi, Nasrani dan juga Islam ni, Nabi Muhammad ni, agama daripada Allah, agama langit. Apa-apa pun balik pada Allah, Tuhan yang satu. Tapi agama mereka telah dicampur adukkan, tak clear dah, tak suci dah. Sama juga dengan Nasrani, Kristian, tak suci dah. Tuan, nampak? Kan saya bila gini tuan, dalam dalil kan, dia tu ramah, dia kata luar biasa, pelik. Kalau betul ni wonderful, eloklah, indah. Dunia ni aman, dia pun kata. Itu masyarakat kata tuan. Kita pergi lagi tuan. Baitul Maqdis tidak akan dimasuki oleh Dajjal.
Poin kedua tuan, Baitul Maqdis ni Dajjal tak masuk. Kita cakap ni bukan kata-kata kita. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Tuan cek balik tuan, ada Nabi kata tuan. Hadis Ahmad tuan, diriwayatkan daripada Junadah bin Abi Umayyah. Dia berkata, kami mendatangi seorang Ansar. Ansar ni orang berada di sekitar Madinah. Sahabat Nabi SAW, kami menemui dan bertanya, ceritakanlah kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Ini tentang hadis kiamat tuan. Kemudian di dalamnya dia ada sebut kalimat tandanya dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Dajjal ni akan duduk di bumi ni 40 hari tuan. Itu dalil yang pertama. Kemudian dia akan menguasai segala penjuru. Dia akan pergi sedunia tuan. Tak mana dunia ni dia akan pusing keliling dunia tuan dalam 40 hari itu. Dan tidak akan mendatangi 4 masjid. 4 masjid ni dia tak dia tak masuk tuan. Itu apa dia? Kaabah, Masjidil Haram, Masjid Nabi Nabawi, dan Masjid Aqsa dan At-Tur. Hadis Ahmad rijalnya siqah tuan. Ni dalil tuan. Punya Dajjal ni 4 masjid ni dia takkan masuk. Kita pergi lagi tuan. Manakah yang lebih afdal? Masjid Nabi ke Masjid Baitul Maqdis, itu Masjid Aqsa? Dua-dua masjid ni mana yang lebih utama? Itu dalil tuan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ketika bersama Rasulullah SAW, kami bertanya, manakah yang lebih afdal? Masjid Rasulullah, itu Masjid Nabi Nabawi, atau Masjid Haram, Masjid Aqsa, atau Baitul Maqdis? Rasulullah SAW pun menjawab, solat di masjidku ini lebih afdal. Satu solat daripada masjid di Baitul Maqdis tu 4 solat. Satu solat di Masjid Nabi bersama dengan 4 kali solat di Masjid Aqsa. 4 kali solat di Masjid Aqsa baru sama dengan satu solat di Masjid Nabi. Itu poin yang pertama tuan. Kemudian dia kata lagi, dan hampir saja ada seorang yang memiliki tanah sepanjang tali kudanya. Tanah tak banyak pun tuan. Dia melihat Baitul Maqdis dari tempat itu adalah lebih baik baginya daripada dunia semuanya, ataupun ia berkata lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau tempat ikat kuda tu kan macam mana pun, kalau tengok itulah tanah Masjid Aqsa tak besar mana pun, tanah tu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Nampak kata hebat tak hebat Baitul Maqdis kan? Kalau tuan-tuan sembahyang subuh pun tuan, siapa solat subuh 2 rakaat sebelum subuh, solat sunat fajar, lebih baik dunia dan isi dunia. Bayangkan tuan, kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Mai awal masjid tuan. Kalau boleh mai awal sebelum azan lagi, mai dah. Solat tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk iktikaf Ustaz. Azan saja subuh, dah habis azan jawab azan, kita bangkit buat 2 rakaat sebelum subuh. Apa bezanya? Pahala dia lebih baik dunia dan isi dunia. Satu hari dah kaya dah kita. Bukan kata tanah seluruh, tanah sedunia tuan. Bukan tanah tuan. Minyak dalam tu, emas dalam tu, belian dalam tu, semua isi dunia. Bayangkan tuan, kaya. Tapi tak ramai yang ambil pengajaran, yang nak buat tuan. Okey, dalam Musnad Ahmad pula kata apa? Tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali 3 masjid, iaitu Masjid Nabawi, Masjid Aku, Masjid Haram Mekah, dan Masjid Aqsa. Kalau tuan nak pergi semayang, aku nak pergi semayang Masjid Arau ni, Masjid Negeri, pahala lebih kot. Tak. Masjid Arau ke, Masjid Putrajaya ke, Masjid Siam ke, masjid mana-mana selain daripada 3 masjid ni, pahala dia sama. Kalau 27 pahala sembahyang berjemaah, sama masjid itu. Kalau 3 masjid ni beza. 3 masjid ni pahala dia berbeza antara satu dan yang lain kan. Kalau nak pergi musafir, nak pergi umrah, silakan, boleh pergi. Kalau nak pergi masjid lain, sekadar nak pergi mayang berjemaah untuk dapat pahala lebih, tak ada. Sama saja masjid lain tuan. Kita pilih tuan. Ni tuan. Agama Yahudi dia awal daripada kita. Nabi Musa. Lepas tu baru main Kristian, Nabi Isa ataupun Nasrani, baru main Nabi Muhammad. Tapi kita yang bawah ni, kita ambil agama Yahudi ni sebagai contoh ibadah kita. Kita tiru mereka. Bukan daripada kita, kita tiru mereka. Contoh tuan agama ni tuan. Ni sufi. Sufi ni ada yang okey, tapi banyak yang tak okey. Turun nilai tuan. Okey, agama Yahudi ibadah mereka menari. Dia buat satu majlis, hari tertentu dia pakai menari. 20 datang ramai, menari ramai-ramai. Itu orang Yahudi. Dia kat mereka lah. Itu agama mereka. Betul tak betul, bid'ah mereka ke, dia ada rekan ke, itu mereka. Daripada sesat dah. Cuma kita saya kita tengok, ada orang kita tu. Pak Haji ni duduk tak duduk, pergi loncat. Nak kata apa tuan? Kami ikhlas sama Allah, Ustaz, takkan salah. Ikhlas ya penting, syarat utama. Yang kedua ni tak kena. Tak ikut contoh Nabi. Kalau betul kita buat bulatan yang ramai, sekarang kita minta Tok Imam. Tok Imam teko. Assalamualaikum, kita buat zikir. Zikir munajat ramai-ramai. Ya.
lompat tuan. Tak buat. Kalau betul itu daripada Nabi, satu dunia aku buat, zikir lagu ni, berbicara lagu ni, dah. Kita ambil agama lain. Ambil celup buat jadi agama kita. Ambil agama lain celup buat agama kita. Tuan, kesian tuan. Ni dah tua orang ni. Pak Haji Tok Syekh dah ni. Tapi dah ada perkenal yang tu cara beragama, itulah segala-galanya. Orang yang tak buat pada kami, mereka bukan geng kami. Kita bukan geng, tak geng. Kita ikut contoh Nabi. Kalau betul ikut baik tak baik, bagus ni. Sambil zikir, sambil peluk, sihat. Daripada 50 kilo berat badan jadi 45. Kalau hari buat 40 kilo tu kan, contoh. Jadi hang buat ni. Ni orang negro pula, masuk sufi apa dia buat? Dia buat break dance pula. Kacau. Faham tak? Dia orang lain tadi begitu saja. Sebab Yahudi tadi menari. Tapi tarikat dia tarik lagu kan. Tak. Bila main negro ni je lah. Break dance. Kalau orang apa bagi Jackson betul tak? Jadi agama bukan ikut-ikutan. Bukan main ciluk-ciluk. Kita ada acuan kita sendiri. Kita ada sebab apa ni dia punya apa tu acuan dia. Dah ada dah manhaj kita. Kita bukan ikut agama orang. Okey, ni tuan berlaku di luar sana. Tuan jangan heran. Kita ambil agama lain tumpang tembiah. Dan ini pun sebagai daripada orang Syiah. Syiah bukan agama Islam, dia agama lain. Keluar tu cuma dia celuk Islam sikit, apa tu Yahudi sikit, ambil Nasrani sikit, ambil yang lain digabung jadi Islam tuan. Okey, nilai solat di 3 buah masjid macam mana tuan-tuan? Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, solat di Masjid Haram senilai 100,000 solat. Kita semayang di Masjid Mekah tu, pahala dia 100,000 solat. Satu solat kita semayang bersama dengan 100,000 solat. Dan kita solat pula di masjidku ini, Masjid Nabi, 1,000 solat. Dia punya pahala beza dia. Kalau kita semayang pula di Masjid Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, 500 solat. Kita ada pergi buat umrah, duduk atas hotel. Oh, semayang kat hotel tak apa lah. Tak turun letih. Nampak Kaabah tu, memang sampai dah haram. Tapi tak turun pergi tu kan, tak dikira kan. Walaupun tak ada mana pun hotel. Tak, kena turun pergi ke masjid. Kalau tak duduk tepi ni rumah tepi, tak apalah aku duduk masjid. Main kat rumah, tak dikira. 1-2 pahala saja. Semayang di masjid kita 27 pahala. Tapi kalau kita semayang di sana 100,000 tu kan. Beza. Tu baru satu solat, 2 solat, 3 solat. Tu yang kan kalau boleh kan jadi rak kita. Kan. Okey, solat di dalamnya akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Dan di solat di Masjid Aqsa ni ada kisah kan. Nabi SAW bersabda, tatkala Sulaiman dan Daud, Sulaiman bin Daud ni, Nabi Sulaiman, ayah dia Nabi Daud kan alaihissalam, selesai membangunkan Baitul Maqdis. Dia kata tadi, kalau Nabi Adam buat banjir tu, depa pula bangunkan balik, repair balik. Jadi hadis ni dia beritahu dengan umum. Bangun ni depa yang cipta ke, depa buat ke, depa bina balik ke? Itu je kita. Ulama ni kata bukan Nabi Adam yang buat. Tak, yang ni Nabi Ibrahim yang buat. Itu kita tolak tepi. Sebab dalil yang khusus tentang tu tak tahu siapa yang mula bina. Cuma kita tahu tadi 2 masjid tadi dekat-dekat, 40 tahun saja beza dia. Okey, dalam hadis ni dia kata apa? Kan dia minta doa. Nabi Sulaiman minta doa kepada Allah. 3 doa tuan, 3 benda. Yang pertama, hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Dia minta nak jalankan hukum Allah. Apa Allah beritahu dia akan buat. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kerajaan yang tidak pernah diberikan seorang pun setelahnya. Jadi Nabi Sulaiman minta dia kerajaan dia tu dia saja yang dapat. Yang selepasnya tak dapat kan. Apa bezanya? Nabi Sulaiman ni dia kuat kan. Dia boleh arah manusia bawah dia, jin pun boleh bawah arahan dia. Dan juga binatang-binatang bawah arahan dia. Hebat tak hebat? Dia minta dia saja tuan. Kemudian lagi dia kata lagi dan seorang yang mendatangi masjid ini untuk mengerjakan solat di dalamnya, dosa-dosanya keluar sebagaimana dia keluar dari rahim ibunya. Siapa semayang di Masjid Aqsa ni, dia bersih daripada dosa-dosanya. Macam mana? Macam baru lahir tuan. Tu doa dia tuan. Dan Nabi SAW pun bersabda, dia kata apa? Adapun yang kedua, aku diberi. Nabi Muhammad pun hebat juga. Dia penutup segala Nabi. Semua umat-umat kena ikut Nabi Muhammad tuan. Besar kan? Dia dapat Nabi Muhammad kata. Kemudian, dan aku berharap akan diberi yang ketiga. Dia kata, doa tadi. Masuk masjid Nabi Aqsa, dihapuskan dosa-dosa. Dia pun nak minta lagu tu juga tuan. Hadis Ahmad, Nasai dan Ibn Majah. Okey, ni kerantangan Turki. Kan? Ni tuan dia bagi ucapan ni 2-3 hari sebelum apa tu Donald Trump bagi ucapan tuan. Apa dia kata tuan? Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi
ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi. Dia kata apa? Wahai Trump, hang buat kata declare kata Baitul Maqdis ni sebagai ibu negara Israel, hang dah kacau orang Islam. Hang sakiti orang Islam tuan. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa hemen 5-10 gün içerisinde Okay, dia kata apa tuan? Kalau betul Donald Trump tadi iktiraf sebagai Baitul Maqdis sebagai ibu negara Islam Yahudi, dia akan panggil semua pemimpin Islam ni 5 ke 10 hari selepas ni akan berkumpul. Dia kata Dr. apa tu Najib kata dia akan pergi ke Turki tu selepas tu tuan. Jadi tuan, dia doa tuan mudah-mudahan ada benda yang dapat dicapai. Hatta di apa ni di negara kalau tengok ni apa India, sebelah India tu apa dia? Yang dia buat ada nuklear tu. Dia kata kalau nak pergi bomkan Israel ni 12 minit tuan. Tu kalau Islam kita bergabung lah. Tapi kita tak buat lagu tu kan. Kita ni tuan tak bersatu tuan. Okey, kita lagi tuan. Hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, hitunglah 6 hal sebagai tanda kiamat. Pertama, kematian aku. Nabi mati meninggal saja wafat, kiamat tak jauh mana dah. Dah meninggal dah tuan. Di kiamat tu tak jauh mana dah. Dan kemenangan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis menang saja tuan. Kiamat pun tak jauh mana tuan. Walaupun ada tanda dah. Kan, sana ambil ni, ambil alih. Sina Umar ambil balik. Waktu mai pula waktu sebagainya kan. Selepas yang selepasnya ni kalah balik, ni ambil balik. Jadi banyak benda tuan. Kiamat dengan kita tu tak jauh mana tuan. Okey, ibu negara pusat khilafah Islamiah di akhir zaman. Jadi Al-Qudus ni dia akan jadi tempat khilafah, tempat berkumpulnya Islamiah di akhir zaman. Kan? Apa dalilnya? Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khilafah telah turun di muka bumi yang suci, maka telah dekat kegoncangan, kekacauan dan sesuatu yang besar. Ketika itu kiamat lebih dekat daripada manusia daripada tanganku di kepalamu. Dipegang kepala Hawalah tadi, kiamat nanti akan berlaku tak jauh mana. Kan? Lebih dekat daripada tangan aku dengan kepala hang saja, kamu ni. Jadi kulit dengan kulit tak jauh mana tuan. Kiamat lebih dekat lagi tuan. Okey, contoh tuan. Ni semayang Yahudi dan semayang Islam. Zaman ortodok dulu ni macam zaman sekarang. Kita Islam kita kekalkan, tak ada tokok tambah. Tapi agama lain dia ada tokok tambah tuan. Contoh. Tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kata tuan tentang okey, ni azan atau bukan azan, panggilan solat untuk orang Yahudi. Dia pakai trompet. Kita ingat pada sejarah, macam mana kita nak azan ni yang semua? Apa kata kita buat trompet panggil orang azan? Jangan, tunggu Yahudi. Apa kata kita pakai buat locin? Itu tunggu orang Nasrani. Yang azan, dia panggil dengan mulut. Kan, azan di atas tempat tinggi. Ni Yahudi tu tuan. Azan macam mana? Dia pakai trompet. Ni cara Yahudi, asal-asal Yahudi dulu. Zaman Bani Israel dulu ni, Nabi Musa macam ni lah tuan. Tapi law bukan tuan. Tapi tuan. Okey. Kita pula tuan Nabi Muhammad kan. Apa tu? Okey. Okey. Kita orang Islam pilih tak mana-mana pun. Negara Cina ke azan yang sama. Kita Malaysia azan yang sama. Orang putih UK azan yang sama. Pergi tak mana-mana pun azan yang sama. Okey, ni di Gaza. Tengah-tengah perang ni pun dia buat azan. Azan yang sama tuan. Macam mana Bilal azan dulu, macam itulah kita azan lah. Sebab tu kita nak kesucian, keoriginalitian tu. Original Islam yang Nabi buat macam mana? Kita nak buat macam Nabi buat tuan. Kita jadi tuan. Okey, ni azan orang Yahudi. Yahudi model
dia tuan, dia azan juga. Dia ada tiru macam kita. Macam bunyi tu macam azan, tapi bukan azan tuan. Ini panggilan Yahudi. Kalau bahasa kita, bid'ah tuan. Asal Nabi Musa bawa lagu lain, zaman lo buat lagu lain. Tuan, nampak tuan. Pakai topi dia, bau dia lah. Dia tuan. Bagi orang bayar. Okey, ni cara solat Yahudi zaman ortodok yang original. Tuan, ada macam Islam pun tak ada. Dia ada sujud pada tuan, rukuk pada tuan. Kalau tuan tengok tuan, Nabi Isa pun dalam kitab Injil, dia semayang sujud ke lantai. Tapi orang yang Kristian lah bukan semayang sujud. Duduk ramai-ramai atas kursi, nyanyi ayat. Wah, ni. Tuan, itu bid'ah dalam agama Kristian. Agama Yahudi pun sama juga kita kata. Tapi kalau kita ikut Nabi Isa, Nabi Musa, clear tuan. Akan pergi Allah yang satu, Tuhan yang satu. Dan sekalian kita tu ikutlah Nabi Muhammad. Orang Yahudi tahu, tapi Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Kami tak mau terima. Itu poinnya tuan. Kita tahu tuan. Dia ada doa sujud semua kan. Dia bagi salam. Salam tuan, dia tahu rukuk bagi salam tuan. Kanan satu, kiri satu, salam juga. Lah itu tuan, apa dia tutup buat? Kan? Lah kali doa ke apa orang halam lah. Kan? Akhir sekali, terlentang tidur. Tuan-tuan jangan duduk main. Lagi tu tuan, imam lagi dah bagi salam, tu dia terlentang semua. Kacau. Siapa ajak? Ustaz Umar ajak masuk dalam saya lagi. Kan? Ni agama Yahudi. Tapi yang berlaku juga macam mana? Dalam agama mereka tuan-tuan tengok. Ni dikir Yahudi. Mereka tak semayang macam original lah. Duduk atas kursi, ada macam Kristian punya apa ni, jalan-jalan tu. Ni agama mereka lah. Kalau ikut kita mereka, bukan lagu ni tuan. Bercanggah tuan. Sebab tu tuan, kita nak original kita Islam kita macam mana Nabi buat. Macam tu kita nak buat tuan. Kan? Kita Islam, Nabi semayang dulu macam tu lah. Takbir Nabi lagu tu lah kita buat. Kalau ada pilihan lah. Dua cara, bawah. Paras bau, paras telinga. Kan? Kalau bersedekap, Nabi buat macam mana? Ada letak, kita buat letak. Yang kata nak genggam pun ada Nabi pernah buat. Boleh buat tu kan. Tapi ikut contoh Nabi. Jangan terlajak laju pada Nabi. Ataupun kurang pula pada Nabi. Nak sebiji sampai bagi salam. So kita Islam ni nak yang elok, yang original. Tak mau tambah, tak mau kurang. Sebiji Nabi buat, itu yang kita nak mau buat tuan. Wallahu alam tu tajuk ni tuan. Ada tuan nak tanya apa-apa tentang bab khas ni. Jadi Bani Asar tu hak kita bersama. Kita kena perangi mereka-mereka yang mencerobohnya. Sebab itulah yang Nabi beritahu. 3 masjid yang wajib yang boleh kita betul kita pi untuk betul melakukan ibadah. Dan itu pula kata dalam poin lain tuan, masjid kita kiblat kita yang pertama Masjid Al-Aqsa tuan. Baru dipindah kan tuan, ada satu kisah Nabi semayang zuhur di satu masjid. Rakaat pertama kan 2 rakaat menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Rakaat ketiga keempat turun arahan tukar kiblat. Nabi alih pergi ke Kaabah. Sahabat-sahabat yang lain ikut Nabi alih ke Kaabah. Rakaat ketiga dan keempat. Tu yang kena nama Masjid Qiblatain. Qiblatain ni 2 kiblat. Awal ke sana, last kali pergi ke sana. Itu beza dia tuan. Itu cerita dia tuan. Dan wallahu alam tuan. Jadi ini asal ni penting dalam kita dalam Islam tuan. Wallahu alam. Ada tanya apa tuan? Ada lagi 2 minit tuan. Ada tanya apa tuan? Ya, sila. Ya. Ya. Ya, saya Yaqub. Ya. Ya. Yaqub. Ya, betul. Betul. Itulah. Orang Yahudi ni kalau tu nak faham. Mereka walaupun tadi kalau kita Nabi Muhammad bukan kaum mereka. Hatta zaman mereka dulu ni, zaman awal dulu pun banyak Nabi dah di kalangan orang Yahudi. Mereka boleh bunuh ikut dia mereka tuan. Tu Nabi-Nabi mereka boleh bunuh. Tambah lagi kita Nabi Muhammad bukan kaum mereka. Kan? Apa tu sebab orang Yahudi ni dia perkauman tu lebih. Lebih dia rasa bangsa mereka ni agama kan
hak milik pribadi mereka, hak eksklusif, hak VIP mereka, kaum mereka tu hebat. Itu bangsa Yahudi. Kan? Kalau ikut tuan, kalau ikut pada sejarah, nak lari mana? Daripada Adam juga. Sepatutnya macam tu. Kan? Daripada Nabi Ibrahim, pecah daripada tu kan. Ismail, kan? Daripada Ishak kan. Itu Yakub tu daripada Bani Israel, daripada 10 orang tu kan. Apa tu 9 orang sebagainya jadi apa pecahan gitu. Kan? Katanya balik, itu kata hidayah kan. Hidayah ni milik Allah. Mungkin dia tahu, tapi dia tak nak ikut, dia ingkar. Kita macam kita lah. Tahu masjid tu semayang berjemaah berapa pahala, tak semayang tu dapat dosa, ada nak kawal pula sebagainya kan. Tu yang tak semayang sebagainya kan. Jadi tak main juga tuan-tuan. Sebab apa? Mereka gali alpa hidayah tuan. Betul, hidayah ni milik Allah. Tapi hidayah ni bukan kata demai. Kena cari, kena belajar, kena mencari baru jumpa. Nah harap kata dia mes ketik tong Allahu alam. Payah nak boleh jadi keadaan begitu. Dalam kisah-kisah pun kena buat. Orang itu akan mencari jumpa. Cari jumpa kan. Kalau tak cari itu hak Allah. Allah nak bagi apa tu semula jadi kat dia kan, Allah nak bagi apa anugerah kan, itu hak Allah. Tapi secara umumnya hidayah kena cari. Sebab tu kita kena berdoa mati kita dalam Islam. Mungkin kita lah beriman. Takut-takut nak mati nanti pun kita tak gerintol tuan. Lagi tak mati kalimah Allah, kita pun sangkut juga tuan. Kita nak kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Dakhal jannah tuan. Wallahu alam. Ada tanya lagi yang lain? Ada tak? Dan saya tanya, ya, silakan. Macam mana? Okey. Kemenangan tu Islam menang lah. Saudara, Islam menang yang besar. Menjakan Baitul Maqdis tu lawan orang berebut. Kan? Dia berebut di sini berkata Nabi Habaq, dia kemenangan yang besar. Jadi zaman Nabi dulu kan, zaman Sayyidina Umar dia ambil kan, 2/3 dunia dia boleh conquer. Bahkan tak nak bagi kunci tu, orang Kristian minta jemput dia main ambil, bagilah. Kemudian dia jatuhkan pula. Lepas tu naik pula selalu dia ada UV, naik balik, menang balik. Jatuh pula dah. Ni dia conquer balik. Jadi sejauh mana jarak tu lah ni kan, nak dekat kiamat kan ada lagi pula kan, wallahu alam. Kita kena bersedia. Itu saja. Jadi dalam ni yang penting apa kerja buat kita. Apa kita boleh bantu, apa semangat kita. Okey, last ni paling komen tuan, ini kita boleh buat tuan. Ni yang kita hak kita muslim. Allahumma ihfazil masjid al-aqsa min al-yahud al-haqidin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhiril masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Walaupun kita duduk jauh tuan-tuan, kita ada peluang. Kunut nazilah, doa tu senjata Islam. Duduk tak mana-mana pun doa lah tuan-tuan. Akan sampai tuan-tuan. Cuma macam mana nak tu, itu hak Allah. Allah kan. Itu hak Allah. Allah nak buat macam mana, itu pulang pada Allah. Cuma apa kerja kita, apa buat kita, apa sumbangan kita. Paling komen doa tuan. Ni doa pun doa. Nak tolong pergi perang jauh lagi lah tuan-tuan. Kan? Sebenarnya doa tuan. Wallahu a'lam untuk ini. Dan minggu depan saya cuti tuan-tuan. Ada kenduri di Langkawi. Jadi saya cuti lah. Mungkin 2 minggu lagi juga lah. Kalau ada apa-apa saya beritahu. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.